Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Saya minta maaf hari ini lewat dalam 2-3 minit, saudara. Maklum sajalah hari ini kita tidak bersiaran di studio AHF, tapi saya menjadi tamu di rumah yang berhormat Datuk Ahmad Mazlan selaku Timbalan Menteri di Kementerian Kebiayaan Raya. Jalan rosak boleh telefon saya lagi, saudara. Apa khabar saudara Nurfisa, saudara Pak Chu, saudara Zamri LC, saudara Syed Abdul Hakim dari Singapura, saudara Richard Bakri, saudara Elias Muhammad, Harin Abdullah, Fazilah Awang. Pak Chu, apa khabar Pak Chu dari Langkap Perak, Puan Nurlisa Idris dari Kuala Kangsar, Puan Nurfisah, saudara Umi Kalsum, Faizal Acoy, Azrul Jalil, Puan Rosmini dari Pontian Johor. Hari ini saya bercakap dengan wakil rakyat anda dari Pontian Johor, saudara. Saudara Azmi Nordin dari Bagan Datuk, saudara Hashim Alias dari Melaka, saudara Mazlan Nak, saudara Muhammad Ali, saudara Yusof Awang, saudara Bungayan, Mustafa Ilyas, Nurlizah mencungap saya, saudara. Tapi kalau saya nak menyantuni satu persatu sampailah tengah malam tak selesai lagi, saudara. Saya ucapkan terima kasih kerana anda sudah pun hadir bersama-sama dengan saya pada malam ini. Hari ini saya mempunyai tetamu saya sebab tajuk kita hari ini adalah Perjuangan Tanpa Noktah. Bersama-sama dengan beliau merupakan ahli Majlis Tinggi UMNO, mantan Susah Agung UMNO, sekarang jadi Timbalan Menteri Kerja Raya, dan bersama-sama dengan saya juga adalah saudara Azrul, itu moderator tetap saya lah sekarang ni, saudara Jack. Apa khabar Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Datuk Kamal Amir dan juga saudara Azrul dan pasukannya dan timnya. Saya menjemput datang ke kediaman saya, kuartus kerajaan di Putrajaya ini. Ya, Tok. Kerana kebetulan 4 hari berturutan saya tidak ada di rumah. Jadi malam ini ada di rumah. 2 hari di Johor, 2 hari di Labuan. Ya. Kerja parti dan juga kerja Kementerian Kerja Raya. Jadi terima kasihlah kerana sudi berkunjung ke kediaman saya. Saudara Jack, you nak cakap apa-apa, Jack? Silakan. Kita sangat berbesar hatilah dapat berjumpa dengan seorang yang saya panggil sebagai seorang pemimpin yang sangat disegani dan sensasi. Ya. Sebab saya ni rasa canggung juga nak panggil Tok Mat sebab kita pun tahu Tok Mat pun ada Tok Mat Rembau. Ya. Tapi saya terpanggil hari tu. Ada berapa Tok Mat? Tok Mat Hassan, Ya. Tok Mat Zahid, Ya. Tok Mat Maslan. Kita ada seorang lagi kawan, Tok Mat Sabu. Itu yang terbaru. Latest edition. Ya. Tadi saya tertarik juga apabila Datuk Mak Maslan ada sebut dulu apabila gabungan nama dia Datuk Ahmad dan juga isterinya Datin Nuraini, kalau digabungkan tu jadi Madani. Ya, nama saya Ahmad, ringkasannya Mat. Nama isteri Nuraini, ringkasannya Ani. Mat campur Ani jadi Madani. Jadi kita boleh panggil Tok Madani agak ya. Dan kami ada Madrasah Tahfiz Pendita Madani sejak tahun 2016. Bererti lebih awal daripada Kerajaan Madani. Ya. Tetapi tentunya Madani itu saya pinjam istilah Datuk Seri Anwar yang sebelum itu sebagai Timbalan Perdana Menteri, Timbalan Presiden UMNO mengutarakan istilah Madani. Ya. Maka tahun 2016 tu apabila kita berhasrat untuk menubuhkan tahfiz di kampung saya, tahfiz percuma untuk orang miskin, tak perlu bayar apa-apa, dan 2021 dinobatkan sebagai tahfiz swasta terbaik negeri Johor. Alhamdulillah. Tok, sejuk-sejuk ni Tok sebenarnya. Azmi Nordin, Saudara Muhammad Rafi, dia bertanya dengan saya. Selalu dengan Datuk Ahmad Maslan ni mesti akan tanya, tak ada pantun ke Tok? Mesti nak pantun ke Tok ni? Sila Tok. Ini 1-2 rangkap pantun Tok. Ya, satu rangkap dulu. Okey Tok. Bandar Pontian ada hikayat, kisah bersemi cerita bersama, kita berjuang demi rakyat, dulu kini dan selama-lama. Terima kasih Tok. Mantaplah Datuk punya pantun ni. Dan sesuai dengan kita punya tajuk malam ini pun ada perjuangan tanpa noktah. Cuma Datuk, saya nak mengimbau semalam Yang Amat Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi. Saya agak tertarik sebab dia ni kadang-kadang bila dia meramalkan sesuatunya, banyak jadinya. Dulu dia kata UMNO kembali dalam kerajaan di saat kita menjadi pembangkang. Datuk. Kemudian bila dia mengatakan bahawa kita akan berada di Putrajaya. Betul pun.
Walaupun kita dengan 26 kursi aja UMNO ni, Tok. Jadi semalam dia waktu merasmikan atau bertemu dengan warga akar umbi di Sepang, dia menyatakan bahawa UMNO akan bangkit. Getihnya dia begitu yakin. Boleh Datuk ulas sikit, Tok? Selaku bekas ketua penerangan UMNO, Ya. zaman Datuk Seri Najib dan Susah Agung UMNO, zaman Datuk Seri Zahid, Ya. memang kita perlu ada keyakinan itu. Kita perlu bangkit kembali. Ya. Dan kaedah kita bangkit kembali itu tentunya ada strategi-strategi yang tertentu. Ya. Saya bersama dengan Presiden UMNO petang ini, sepetangan, Ya. kita satu mesyuarat penting, mesyuarat jawatan kuasa TVET, TVET, kebangsaan, ya. Mengenai technical vocational, pendidikan technical vocational untuk anak-anak muda kita, untuk rakyat Malaysia, supaya mereka boleh mendapat pekerjaan yang baik, supaya mereka boleh bergaji tinggi, supaya mereka boleh ada kemahiran. Ramai KSU tadi, ramai ketua usaha kementerian, ramai ketua pengarah, ada beberapa orang menteri dan timbalan menteri. Itu adalah satu jawatan kuasa yang penting. Ya. Dan kita ingin berjasa pada rakyat, dan kita ingin berjuang untuk rakyat. Dan perjuangan pimpinan UMNO, Datuk Seri Zahid sebagai pengerusi jawatan kuasa Majlis Kebangsaan TVET ini, Ya. tentunya itu merupakan usaha kita untuk mendekati rakyat. Dan selagi UMNO ini memperjuangkan isu-isu rakyat, selagi itu UMNO akan terus relevan dan UMNO akan bangkit kembali. Itu satu fakta. Fakta kedua ialah apabila rakyat menyedari bahawa mereka telah memilih ahli parlimen yang silap. Ahli-ahli parlimen yang mereka pilih tiba-tiba jadi pembangkang. Dalam pilihan raya dulu. Dalam pilihan raya yang ke-15. Ya. Mereka memilih untuk menjadi kerajaan, tapi akhirnya mereka memilih mereka menjadi pembangkang. Ya. Jadi kawasan-kawasan yang mereka jadi pembangkang ini, tentunya mereka ingin jadi kerajaan. Dan UMNO sekarang sebahagian daripada kerajaan. Ya. Jadi kalau kita memilih kembali ahli-ahli parlimen pada PRU16 nanti, ahli-ahli parlimen UMNO, Barisan Nasional, insya-Allah kita menjadi kerajaan, bukan menjadi pembangkang. Ya, insya-Allah. Jadi tu macam pagi tadi kita ada tengok sekumpulan penyokong Perikatan Nasional yang telah pergi ke Istana Negara. Tak sudah-sudah mereka ni. Tak sudah. Jadi ditambahnya pula ada seorang negarawan lah yang kita panggil sebagai Tun Mahathir. Ya. Apabila dia sendiri kata Umur 99 tahun ni tu. tahun ni Masih 99. berdemonstrasi. Hai. Dia hadir bersama Pun tak sudah-sudah. itulah dia hadir bersama dengan 1,000 orang penyokong Perikatan Nasional. Kita pun tak tahu apa yang nak dibuatnya. Jadi komen Datuk dalam hal ini. Sudah-sudahlah ya. Kita begini. Dulu masa zaman dia, dia seorang Perdana Menteri, 4 yang di Pertuan Agong. Ya. Seorang Perdana Menteri, 4 yang Pertuan Agong. Ya. Tapi apabila zaman dia kali kedua, bermula kekalahan UMNO, akibat daripada itu, 1 yang di Pertuan Agong, 4 Perdana Menteri. Jadi ini fakta dah, Dok. Fakta. Oleh kerana itu saya kira rakyat pun bosan Ya. bertukar-tukar ni. Ya. Maka mereka membuat keputusan cukup-cukuplah, sudahlah. Kita berekonomi pula, asyik berpolitik sepanjangan, asyik beralih bangun pagi besok memikir siapa akan jadi Perdana Menteri hari esok. Ya. Cukup-cukuplah. Ya. Kita boleh bagi peluang pada Datuk Seri Anwar PMX untuk meneruskan apa-apa perkara yang beliau ingin teruskan. Kerajaan Madani sebagaimana yang disebut tadi. Ya. Maka kita berhentilah melakukan usaha-usaha yang tidak berfaedah itu. Mungkin mereka ingin membuat cubaan terakhir lah agaknya ya. Mungkin. Kerana Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong, Sultan Pahang Yang Pertuan Agong ini berakhir tempohnya pada 30 hari bulan. Ya. Pada 31 hari bulan saya akan ke Istana Negara juga melihat bagaimana Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong akan dimasyhurkan dan Sultan Johor pula giliran. Dari Johor pula. Agaknya mereka mencuba kali terakhir lah. Yalah, Kali terakhir.
Macam mana nak bertukarnya? Kerajaan sekarang ada 152 sokongan. Ya. Itu saya heran tu. Lebih 2/3. Lebih 2/3. Tak, tapi Datuk, kalau kita dengar labunnya lah. Labun, Labun dia mengatakan... Labun? Labun lah. Labun tu apa? Betul. Labun ni sembang. Oh. Kalau orang Perak dia kata labun lah. Okey. Orang Johor dia kata sembang. je lah. Sembang. So kalau sembangnya, labunnya bahawa mereka mempunyai... Gajah pun boleh terbang je. Itulah tu. Jadi mengatakan bahawa dah ada 120, ada dengan ST dan sebagainya. Ya. Tapi tiba-tiba, 2 hari lepas, Datuk Mahathir kata dia minta supaya kalau betul-betul Anwar Ibrahim berani, buatlah pilihan raya umum. Pula dah. Macam mana dia fikir tu? Pilihan raya buat apa? Ada 147 ahli parlimen kerajaan. Betul. Ada 5 lagi ahli parlimen pembangkang yang memberikan sokongan. Jadi 147 campur 5 apa? 152. Yang 152 kekuatan ni tiba-tiba nak buat pilihan raya, apa punya hal? Dan kalau mereka kata mereka ada cukup numbers, Ya. boleh cukup jumlah apa semua tu, Ya. saya kata pergi ke Putrajaya lah dah. Kalau 112 lain lah. Ini Ya. 152. Ya. Katalah 30 pun keluar, 152 tolak 30 tinggal 122. Siapa dia yang 30 nak keluar tu? Ahli Parlimen UMNO dan Barisan Nasional tak akan keluar. Nak tahu kenapa? Kami dah menandatangani Ya. perjanjian. Kalau kami keluar, kena bayar pada parti 100 juta ringgit. Ya. Mana ada ahli Parlimen UMNO ni ada 100 juta ringgit nak bagi pada parti. Kalau seorang keluar, tinggal 151. Tak jatuh kerajaan. Kalau 10 orang keluar, tinggal 142. Tak jatuh kerajaan. UMNO dapat 1 bilion. Kalau 30 keluar, tinggal 122. Tak jatuh kerajaan. Apakah faedahnya? Ya. Kalau ada 10 orang, katalah bunyi 10 orang. Kali 100 juta bererti 1 bilion ringgit. Siapa dia ada satu organisasi yang ada 1 bilion ringgit nak bagi kat UMNO ni? Ada orang kata perkara ini tidak, kata orang tu kata tak boleh. Apa pun hal pula tak boleh. Zuraidah dah kena 10 juta. 10 juta. 10 juta. Keputusan Mahkamah Tinggi meminta beliau membayar kepada PKR. Ya. PKR kenakan 10 juta, kita kenakan 100 juta. Nak tahu kenapa kita kenakan 100 juta? Ya tak? Masa kita jadi Susah Agung hari tu, ada 16 orang bukan? Sebelum tu lagi lah. Ya. 16 orang melompat. Pilihan raya yang ke-14. 16 orang melompat. 15 pergi ke PPBM, 1 pergi warisan. Labuan tempat saya pergi tu, dia melompat ke warisan. Jadi semua 16 orang. Ini amat melukakan UMNO. Kita amat sedih apabila orang-orang yang kita percayai tidak setia. Dan akibat ketidaksetiaan itulah maka kita minta mereka menandatangani. Ya. Menandatangani satu perjanjian. Mula-mula mereka menghantar surat memohon untuk menggunakan lambang Barisan Nasional. Kemudian Presiden menjawab bersetuju mereka menggunakan lambang Barisan Nasional. Ini ada kontrak. Kontrak. Kontrak ya? Kontrak. Jadi apabila bersetuju menggunakan lambang Barisan Nasional, ini syaratnya. Apabila pengerusi BN bersetuju mereka menggunakan lambang Barisan Nasional, setelah mereka mohon, semua sign ada surat, maka ini syaratnya. Syaratnya hendaklah memberikan tugas untuk merundingkan kerajaan kepada pengerusi BN. Itu satu syarat. Yang kedua, kerusi yang dipertandingkan itu bukan milik peribadi. Betul. Tapi adalah milik parti. Itu dalam kontrak tu Yang Datuk yang Ya, sign ya, kan? ya. Saya saksi dan juga saya juga yang menandatangani. Ya, ya. Dan yang ketiga, hendaklah memulangkan sebanyak 100 juta ringgit. Ini segalalah yang digunakan oleh parti untuk memastikan dia menang itu. Maksudnya segala jenama parti dan segala nilainya itu 100 juta ringgit kepada parti. Jika ingin melompat ke parti lain. Oh, dah ikat semua. Dah Itu. ikat semua. Bukan hanya sekadar mengatakan kalau keluar parti bayar 1 juta. Tidak ya? Ada, dia punya tebal. Oh, tebal. Ada seorang tu duduk sebelah saya. Orang ni agak terkenal lah. Dia pun mengapalai, saya tak nak sebut mengapalai apa. Dia kata,
Mat, apa yang aku sign ni? Saya kata, Datuk Seri, nanti akan diterangkan oleh peguam. Okey. Peguam terangkan. Seorang-seorang peguam terangkan. Satu persatu. Satu Page by page. persatu. Lepas tu ada video lagi. Tengok apa benda yang disign. Oh. Jangan kata tak tahu apa benda yang disign. Saya duduk dalam bilik tingkat 36 PWTC tu. Berapa hari di situ. Melayan segala kerena. Calon-calon. Calon-calon. Yang tak dapat satu hal. Tapi semua sign lah. Semua sign. Semua sign. Tak ada seorang tak sign. Yang calon kita yang bertanding tu, ahli parlimen tu semua sign. Oh, okey. Tapi ramailah yang kalah kan. Kalah tu satu hal lah. Yang menang ni pula tiba-tiba buat hal. Itu yang saya pun macam mana kalau dah sign tu. Itu satu perkara yang nak diingatkan kepada 26 UMNO. Ya. Sebenarnya yang BN 4 orang tu pun sign juga. Lebih daripada itulah calon BN. Ya, ya. Semua sign. Semua sign. Yang menang 4 orang tu pun sign juga. Tapi ada bunga-bunga. Tak mahu kita cakap pasal Jadi partai itulah orang lain lah. dengan perkataan rumusannya, Datuk, kerajaan ni tidak akan jatuh lah. Ya. Saya yakin. Dan kita berhenti berpolitiking ni. Kita berekonomi untuk masa depan rakyat. Ya, ya. Dan Tak, sebagai ini sebagai pelayan contoh Kongres Ekonomi Bumi Putra. Okey, kita sambung lepas ni. Ini Ada tadi, apa-apa nak tanya lagi? Ada yang dia tanya dari TJ Legacy dia, kenapa ada lagi yang kena tipu hidup bahawa PM akan bertukar ni. Ini pelayan kita. Ya. TJ dia kata. Lepas tu Azmi Nordin dia kata bagus tu 1 juta syarat yang ketat tapi logik dia kata. Itu keadaannya. Jadi dalam keadaan begini minta pandangan Datuk lah. Satu tu kata kenapalah kita sanggup kita ditipu hidup lagi sebab dari Daripada segi tahun lepas naratif. Daripada tahun lepas lagi. Daripada tahun lepas lagi. Masih lagi dimainkan. Dan sebelum peristiwa pagi tadi, dia semalam kemari mengatakan 18 Dr. bulan. Agong sudi menerima untuk bertemu, untuk membincangkan penukaran kerajaan dan sebagainya. Cara cerita buat tu macam ya lah tu. Dia jika UMNO tidak bersetuju dan jika GPS tak bersetuju, tidak ada kelojikan ruang untuk bertukar. Kerana apa? UMNO BN 30, GPS Gabungan Parti Sarawak, isteri saya Nurani tadi tu, Ahli. dia orang Sarawak. Dia orang Sarawak. Isteri Datuk orang Sarawak. Orang Sarawak. Orang Johor dapat orang Sarawak. Isteri pertama saya lah. Ni famous Satu ni video. dah segalanya tu. Isteri kedua tak pernah ada. Ada berani tu? Masya-Allah. Bahaya, eksklusif sangat. InsyaAllah tak akan ada lah. Tak akan ada. Ya. Satu-satunya. Satu-satu. Setia tu Dia ada kat atas. Saya rasa dibuka. Saya jangan risau. Dengan yang perkataan, saya kenal orang Sarawak. Ya. Saya kenal Abang Jo. Saya kenal Datuk Sri Fadilah. Saya ramai politician Sarawak ni saya kenal. Dan mereka dah sebut baru-baru ni, satu istilah yang amat menarik. Istilah itu kalau disebut oleh orang Sarawak, dia memang lah. Kami bukan paloi. Paloi tahu maksud tu? Bodoh. Oh. Slow je saya. Ya. Datuk, kita ni dia cakap. Jadi, apabila Premier Tan Sri Abang Jo telah mengesahkan mereka akan kekal dengan kerajaan ini. Macam mana angka daripada mana tu? Dan apabila kita tak ada seorang pun yang berganjak, macam mana angkanya yang diorang dapat ni? Itu yang saya sebut Fata Morgana. Fata Morgana ni itu Mirage. pada 1 bulan 1 tahun 2024 ni tiba-tiba saya masuk muka depan surat khabar. 31 bulan 12 tu saya tweet apabila saya mendengar langkah Dubai dan sebagainya, saya tweet, saya kata ni adalah Fata Morgana. Fata Morgana ni apa benda? Fata Morgana ini ialah miraj ataupun dipanggil logam maya di satu kawasan yang cukup panas. Suasana politik panas lah ya. Dan apabila dilihat di padang pasir itu, di hadapan semacam ada oasis penuh dengan air. Betul. Maka pergilah mereka untuk menuju air itu. Bila sampai tempat tu, air tak ada. Macam hari itulah, bulan 10. Berdentam. Bila tiba bulan 10,
Tak ada. Lepas tu pergi lagi, satu lagi nampak. Wah, nampak macam ada kehijauan, penuh dengan pokok korma, penuh dengan tumbuh-tumbuhan, kelihatan. Bila tiba kat situ, tak ada. Padang pasir juga. Padang pasir juga. Ni bila tiba bulan 1, tak ada juga. Ini hancing ni tu. 18 bulan tu katanya. 18 hari ni, bukan dah lepas 18. Itu perjanjian pangku pula tu. Macam-macam lagi. Tak ada lagi tu, seronok lagi tu. 18, 18 bukan 18 Januari, 18 Rejab. Jadi saudara sekalian, Ya. sebagaimana saya sebut tadi, itu adalah satu fata morgana. Ya. Betul. Dia satu khayalan, satu ilusi, miraj, Ya. logam maya yang kelihatan wujud tapi tidak wujud. Betul. Tok, leceh Azrul. berselut dia minta satu lagi pantun, Tok. Minta lagi dah, Tok. Ya, dia tu. Sebelum Siapa? kita nak tukar benda ni. Leceh bersedut nama dia. Oh, Ya, ya. Gini. Saya dulu ada satu pantun. Ya. Jika tuan pergi memancing, Yes. jangan lupa membawa umpan. Umpan, ya. Jika tak mau kena itu, jangan sokong parti itu. Ya. Saya tak nak sebut lagi Ya, lagu ya, ya. ya. Ini pantun yang lebih kurang, tetapi berbeza. Jika tuan pergi memancing dalam beldi berisi umpan, kami sekarang sudah kamcing demi generasi masa hadapan. Ya. Jadi macam ceramah. Ceramah Jack, politik. sila Jack. Kalau tanya lagi, Jack. Sebelum Jack, saya nak masuk bab Jack, ni. Jack, sila, Jack. Sila, Jack. Boleh. Saya sebenarnya tadi pun nak tanya, tapi saya suka mengimbau beberapa kisah yang sebelum ini kerana persoalan ini masih lagi belum dirungkaikan simpulannya. Apabila ada suara-suara yang sumbang, yang menuduh yang Datuk Seri Ahmad Maslan ni apabila bertukar portfolio daripada Timbalan Menteri Kewangan pergi kepada Timbalan Menteri Kerja Raya. Ada yang mengatakan itu adalah satu perkara yang downgrade. Macam mana komen Datuk? Dia kalau timbalan menteri lah. Lainlah kalau menteri jadi timbalan menteri. Itu lain lah. Ya. Kalau daripada timbalan menteri terus tak masuk senarai, itu lain lah. Kalau timbalan menteri semua sama je timbalan menteri ni. Ya, ya, Ini adalah kementerian ke-6 saya. Ke-6 ya? Saya bermula dengan Biro Tata Negara Jabatan Perdana Menteri, itu lama dulu. Lepas itu susul kanan Timbalan Menteri Keuangan. Yang Menteri Keuangannya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sama office. Masa tu? Tahun 97, 94, 96, 97. 94 saya susul kanan Timbalan Menteri Keuangan. Timbalan Menteri Keuangan Mustafa Mohamad. Oh, ya. Menterinya Datuk Seri Anwar. Ha. Dah satu office lah. Tahu sangatlah macam mana cara kepimpinan dan sebagainya. Ya, Datuk Seri Anwar kenal saya dah lama, bukan sehari dua. Lepas itu Kementerian Pembangunan Usahawan saya susul politik. Kemudian Datuk Mustafa Mohamad kalah pilihan raya sebab isu mata lebam Datuk Seri Anwar. Ya. Kemudian saya menjaga Seranta Felda di bawah, sebelum Seranta Felda tu ambil MBA di UKM, adalah dengan Yayasan Restu Quran dan sebagainya. Kesenian Islam, dapatkan bangunan di Shah Alam, sebelah Masjid Shah Alam bersama Datuk Latif Mirasa, yang sekarang ni ada Nasrul Quran di Precinct 14 Putrajaya, percetakan Al-Quran. Itu satu lagi kerja saya yang orang ramai tak tahu. Itu non-profit organisation lah. Tapi itu tidak besar di dunia tu. Kedua. Tidak berteraskan keuntungan, saya tidak ada apa-apa imbuhan keuangan lah di situ. Itu kerja amal. Itu kemudian saya pergi ke Seranta Felda, pengarah, menjaga Felda seluruh Malaysia bersama Datuk Seri Najib. Lepas itu Datuk Seri Najib minta saya letak jawatan pilihan raya. Saya Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri. Kemudian pilihan raya Timbalan Menteri Keuangan. Kemudian Timbalan Menteri MITI. Lepas itu pilihan raya kita kalah kan ya. Tapi saya masih lagi menang di kawasan Pontian. Lepas itu pilihan raya Datuk Seri Anwar ambil saya kembali Timbalan Menteri Keuangan. Jadi kat keuangan dah 3 kali. Itu lebih kepada membuat dasar-dasar. Apabila saya diminta pergi ke Kementerian Kerja Raya ni, itu melaksana dasar-dasar. Itu dia. Setiap kali pilih belanjawan, kita ada bajet pembangunan.
bajet pembangunan tahun ini 90 bilion. Dibuat oleh kementerian-kementerian. Ya. Pelbagai kementerian untuk 90 bilion itu. Tapi majoritinya diurus oleh Kementerian Kerja Raya. Banyak tu. Satu lagi bajetnya 303.2 bilion, 303.8 bilion. 303.8 bilion ni belanja mengurus. Belanja mengurus ni mudah. Subsidi, kemudian bayar gaji. Itu OE, Operating Expenditure. Itu mudah. Yang sukarnya tu ialah development expenditure tu. Lewat projek lambat take off. Jadi Datuk Seri Anwar minta saya membantu mempercepatkan apa-apa yang boleh dipercepatkan, bantu Menteri Kerja Raya mempercepatkan segala projek-projek pembangunan. Kami ni bukan jaga jalan berlubang je. Betul lah tu. Kita jaga pembangunan untuk membina jalan, membina lebuh raya, membina jambatan, menjaga cerun industri pembinaan, perumahan, bangunan-bangunan. Itu yang 90 bilion tu. Okey. Jadi dengan lain perkataan, Datuk Seri Anwar minta supaya pelaksanaan DE itu, 90 bilion itu dipercepatkan. Dan itulah kerja saya di Kementerian Kerja Raya ni. Daripada hanya bercerita tentang dasar dan mengutip cukai, kepada melaksanakan dasar yang amat penting. Ya. Yang ditunggu oleh rakyat. Jadi saya tak nampak itu penurunan pangkat. Lagi sibuk Itu lagi nampak tu. satu horizon baru dan pengalaman baru pada saya. Daripada hanya melulus, tapi melaksana apa yang dilulus. Okey. Tok, kita pindah sikit, Tok. Okey. Politik. Baik. Bahawa UMNO sudah pun diberi tanggungjawab oleh Yang Amat Perdana Menteri untuk melaksanakan atau menerajui walaupun bersama-sama dengan Saudara Rafizi Ramli dalam melaksanakan program Kongres Ekonomi Bumi Putra Ya. Ya, KEB 2024. 2024. Ini kongres yang keberapa dah, Dok? Saya nak maklumkan ada kongres zaman kita ada 3. Okey. Lepas tu kongres zaman mereka ada 1. Okey. Ya. Kita tak panggil keberapa, ya. Kita panggil ikut tahun di mana dia dilaksanakan. Okey. Jadi KEB 2024. 29 hari bulan Februari. Tahun ni tahun lompat. Betul. Okey. Itu sebab 29 Februari. 1 Mac dan 2 Mac. Okey. Jadi ada 3 hari. 3 hari. 3 hari. Saya satu-satunya timbalan menteri yang dalam senarai itu masuk sebagai jawatan kuasa induk Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024. Dan kita dah ada beberapa kali siri mesyuarat dipengerusikan bersama oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO. Dan sebelah dia tu Rafizi Ramli lah, Menteri Ekonomi. Jadi terima kasihlah atas itu Perdana Menteri minta saya jadi jawatankuasa induk. Dan apabila berada di situ, banyak perkara yang kita akan laksanakan. Ada 10 kluster, macam-macam kluster. TVET tadi salah satu kluster yang kita mesyuarat besar petang tadi. Itu satu kluster yang amat penting. Satu daripada 10 kluster. Ada lagi kluster-kluster lain. Tetapi yang saya ingin kongsikan di sini, kita jangan rasa apologetik apabila sebut tentang ekonomi Bumi Putra. Betul. Ini yang saya nak perjelaskan pada sidang hadirin sekalian. Bumi Putra sekarang ini di Malaysia 70.1%. Jumlahnya. Dari segi peratusan. Penduduk Malaysia 33.4%. Penduduk di Malaysia. Warga negara Malaysia 30 tadi penduduk Malaysia 33.4 juta. Betul. Warga negara 30.4 juta orang. Warga asing mengikut Department of Statistics Malaysia, Jabatan Perangkaan DOSM, di bawah Kementerian Ekonomi, warga asing 3 juta. Ramai yang berdaftar lah. Maaf saya. Saya boleh cari air sikit tak? Air. Datuk? Itu air saya tu. Minta air, Datuk.
Yang tu. Kalau Datuk tak minum air tak boleh ya. Maklum sajalah. Saya bersimpati dengan Tok Kukeh. Sementara Datuk membicarakan kita membicarakan, saya selalu mengatakan 32 juta rakyat Malaysia ini, tapi bila Datuk mengatakan 33, di samping itu bahawa 70%, saya terkejut juga. Ingatkan 60% je tu. Rupanya Okey. 70%. Kita ulang balik. Ini memang angka sah. Okey. Betul. Angka sah. Penduduk Malaysia 33.4 juta orang. 33.4 juta. Warga negara Malaysia 30.4 juta orang. Okey. Warga asing 3 juta orang. Okey. Jadi jumlah 33.4 juta orang. Itu penduduk dalam negara kita ni. Yang berdaftar lah. Tapi pecah dua lah. Satu warga negara. Satu lagi bukan warga negara. Ya. Itu pekerja lah kebanyakan yang pekerja asing daripada pelbagai negara. Myanmar ke, Bangladesh ke, Indonesia ke ya. Itu 3 juta. Jadi penduduk kita ni 30.4 juta orang. Daripada 30.4 juta orang itu, 70.1% adalah Bumi Putera Melayu. Bumi Putera stroke Melayu. Bumi Putera lah. Betul lah cakap Jana Azmi Segamat tadi. Dia kata 71 ni. 70.1%. Ya. Dan masyarakat Cina 22.6%. Semua. Saya hafal semua ni. Okey. 22.6%. Warga pengurangan Datuk, Cina. Okey. Warga negara Cina. 22.6%. Dan India 6.6%. Lain-lain 0.7%. Oh. Campurkanlah. Jadi Datuk ni 70 strategi gerak lah. 70.1%, campur 22.6%, campur 6.6%, campur 0.7%, 100%. Ya. Betul. Okey, itu satu data yang amat penting. Ya. Oleh kerana itu, kita jangan apologetik apabila menyebut Kongres Ekonomi Bumi Putera kerana kita bercerita tentang 70.1% daripada rakyat 30.4 juta itu. Betul. Pada tahun 2022, ni angka 2023 Ya. Ya. 2024 baru berapa hari takkan dah ada angka. Baru sebulan lebih. Ya. Angka 2022, Bumi Putera Malaysia 69.9. 2022. Okey. Lepas tu 2023 70.1. Masyarakat Cina 22.8. Okey. 2022. Tahun 2022. Masyarakat Cina turun daripada 22.8 kepada 22.6. Kerana apa masyarakat Cina turun? Biasanya orang Cina ni apabila dah kaya, anak dia seorang, dua orang. Ya. Melayu ni maintain. Melayu maintain. Saya 4 orang contoh. Melayu Pontian je Datuk. Melayu Pontian. Melayu Pontian 5 orang, 6 orang, 7 orang. Dulu rakan-rakan kita peneroka Felda, dia anak ramai. Ya. 7, 8, 9, 10, satu pasukan bola 11, 12. Kenapa anak peneroka Felda ramai? Ya. Anak peneroka Felda ramai ada 2 sebab. Saya jaga Felda ni lama. Ya. Pengarah Serantau Felda, lepas tu Timbalan Menteri jaga Felda. Ya. Jadi berapa tahun tu ya? 4 campur 3, 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Bergelumang dengan masyarakat Felda. Tidur di rumah peneroka Felda. Mak ayah saya peneroka getah. Lepas tu tukar pada sawit. Jadi Felda juga? Tidak. Pekebun. Kampung tradisi. Ya. Ya. Jadi bila saya menjaga Felda ni, antara kerja saya ialah pergi tidur di rumah peneroka. Isteri saya risau. Dia kata, tidurlah di mana pun asal rumah itu jangan ada anak dara. Kita kata santai tadi. Santai tadi kan. Santai. Jadi saya itu kisah masa jaga Felda. Kenapa peneroka ramai anak? Ya. Ada 2 sebab. Satu, kerana apabila mereka dapat tanah 10 hektar, mereka tidak lagi tergolong dalam kumpulan miskin tegar. Betul? Yang kedua, apabila seterusnya ialah dengan ada tanah 10 hektar, mereka ada tanah suku ekar dan diberi rumah. Ya. Jadi kehidupan mereka rasa ada masa depan. Okey. Ya. Itu sebab pertama, itu sebabnya kenapa mereka anak ramai. Yang kedua, kenapa sebab anak ramai? Rampu tutup awal.
Yang faham, yang tak faham tak apa. Dalam juga Datuk punya kajian tentang warga Felda ni. Teman-teman warga Felda, kalau tak betul sila nafikan, saya nak dengar di sini. Mana tahu. Rakan-rakan saya ramai kat Felda. Ini gurauan. Dan saya pun ada dengar Felda ni oleh kerana dia meneroka kawasan jauh-jauh. Hutan diteroka. Ada Felda jengka. Jengka tu ada banyak. Jengka 1, 2. 20. Nak tahu tak jengka tu apa? Maksudnya. Nak tahu maksudnya apa? Maksudnya di satu lorong jalan, jalan pada ketika itu hanya jalan tanah merah. Okey, betul lah. Lepas itu yang di tepi jalan tu tanah merah tu abuk-abuk dia kena dengan mereka. Ya. Okey. Jadi yang duduk tepi jalan beberapa orang tu ada warna kemerahan. Okey. Lepas tu ada orang lalu kat situ. Kenapa dia orang tu? Jin ke? Oh. Jin ke? Bertanya. Jadi jin ke tu jadi jengka. Oh. Saudara warga Felda jengka, ini satu kenyataan Atau dongeng. atau dongeng daripada Datuk. Ya. Lepas tu dekat Pahang tu ada satu tempat nama Keratung. Keratung banyak. Keratung. Rahim Aim, saya anak peneroka Felda juga. Dia kata setujulah dia kata. Keratung, nak tahu keratung tu apa benda? Bukan kerentung ada. Bukan jelutong, ya, keratung. Keratung. Jelutong tu Datuk selalu berbahas masa dekat parlimen tu. Saya pergi kat tempat keratung tu. Salah satu tempat yang saya pergilah. Saya tanya keratung ni apa benda? Begini tok, dia kata, dulu tempat ni penuh dengan kera dan lotong. Kera dan lotong disatukan jadi keratung. Tetapi kita berborak-borak juga. Bagaimana Allahyarham Tun Razak dengan keputusan pimpinan tertinggi UMNO pada ketika itu yang menjadi presiden, timbalan presiden, Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri memulakan Felda ini. Okey. 112,000 keluarga daripada miskin tegah tak lagi jadi miskin. Tak lagi miskin. Ya, betul. Mana ada orang miskin ada 10 hektar tanah? Jadi kita nak mencari ilham itu dalam Kongres Ekonomi Bumiputera. Itu sebab kita pecahkan pada 10 kluster tu supaya pemikir-pemikir kluster tu yang diketuai oleh pakar-pakar dan ada jawatankuasa-jawatankuasanya memikirkan apa dia formula supaya Bumiputera ini menjadi berjaya lah. Bumiputera berjaya. Cuma Tok, saya tertanya jugalah. Kita kasih panas sikit lah malam ni. Ya, sure. Apabila salah seorang daripada kumpulan kita juga yang bersuara menyatakan bahawa Kongres Melayu ni, Kongres Bumiputera ni, biarlah ia menjadi yang terakhir dekat negara kita. Kenapa dia sanggup mengeluarkan kata-kata begitu walaupun sebenarnya dia adalah dalam pasukan bersama dengan kita? Dia tak faham tu. Dia tak ada maklumat itu. Dia tak ada data-data yang saya sebut itu. Apa hal pula nak terakhir? Sebab kita masih lagi tidak menguasai ekonomi. Kita bukan nak mengambil hak orang lain. Betul. Orang lain teruskanlah. Sebagai contoh. Forbes. F-O-R-B-E-S. Forbes. Forbes ni kerja dia mengeluarkan senarai setiap tahun. Orang kaya. Orang paling kaya di semua negara. Ya, betul. Dan juga di dunia. Dan Forbes Malaysia pun ada juga. The 50 richest billionaires in Malaysia. 1 sampai 50. 1 sampai 50 tu berapa orang Bumiputera? Saya nak beritahu dia 3 orang je. 3 je tu. 3 orang India, seorang Siam, 43 Cina. Yang mencapai tahap Billionaire lah. Billionaire. Top 50. Melayu tu satu Tan Sri Said Mokhtar nombor 11. Kemudian Tan Sri Said Azman Azman Hashim. bukan Tan Sri Said Azman Said Ibrahim. Nombor 24 dan nombor 34 Tan Sri Azman Hashim. Itu saja. Itu sahaja yang masuk dalam senarai 50 bilioner di Malaysia. Selepas negara mencapai kemerdekaan lebih 60 tahun dengan hasil bumi daripada Petronas yang menurut kata Tengku Razali Hamzah bahawa setiap bulan menghasilkan sekitar 90 bilion. Akhirnya 3 orang. 3 orang India. Tapi salah seorang India tu masuk top 10. Top 10. Melayu seorang pun tak top 10. Mengelusur ke bawah. Ya, betul. Said Mokhtar nombor 11.
Itu yang paling hampir lah dalam top 10 tu. Ya. Dan nombor 4, Ananda Krishnan. Ya. Kemudian ada lagi 2 India. Termasuk Ganalingam. Ya, Vegan Alingam. Ya. Tan Sri Ganalingam Westport ni. Ya. Dan satu nama Surin. Saya cek dia ni Siam campur Cina. Surin ya. Ya. Jadi 3 campur 3 6. campur 1 7. 50 tolak 7 43 Cina. Nombor 1 Cina, nombor 2 Cina, nombor 3 Cina, nombor 5 Cina, nombor 6 Cina, nombor 7 Cina, nombor 8 Cina, 9 Cina, 10 Cina. Lepas tu kita nak suruh berhentikan Kongres Ekonomi Bumi Putera. Apa benda Allah? Apa kejahatannya dia? Itu. Kena ada fakta-fakta begini. Ya, betul. Dan saya dalam mesyuarat memanglah saya bercakap lah kan. Tentulah takkan nak memanaskan kursi je. Mestilah kita bercakap. Betul. Di mana silapnya tu, kita perbetulkan lah. Ya. Kita perbetulkan. Dari kajian Datuk, di mana silapnya tu? Sebab Datuk lama dalam kerajaan sebagai setiausaha politik, sebagai setiausaha kerja, sebagai timbalan menteri dan masih lagi dalam kerajaan sebagai setiausaha agung UMNO. Di mana yang Datuk rasakan silapnya sampai begitu merosotnya jumlah kita? Tak sepatutnya begitu. Bangsa Melayu kena jadi bangsa usahawan. Maksudnya? Nanti nak tajuk bangsa usahawan tu kita kena buat sekali lagi. Boleh. Tak ada Mungkin masalah. pada ketika itu saya free bolehlah pergi ke studio kan. Boleh. Boleh. Bangsa Melayu kena jadi bangsa Melayu, usahawan. usahawan. Kita harus mengupas soal Ya. itu tu. 50 orang tu semua usahawan. Ya. 50 bilion tu semua usahawan. Sudah tentu. Bangsa Melayu sekarang bangsa makan gaji. Ya. Saya makan gaji. Bukan begitu? Yalah, tapi kalau tengok kawasan Datuk di Pontian tu banyak juga usahawannya. Yalah, tapi usahawan kecil. Usahawan kecil. Usahawan kecil. Kita mikro. Dipanggil PMKS, Perusahaan Mikro Kecil Sederhana. Kita ni yang 80% mikro tu kita. Tapi Datuk, apakah mereka kena merasakan bahawa tidak ada bantuan daripada pemimpin ataupun daripada menteri kerajaan dan sebagainya? Nak menukar keseluruhan bangsa kita daripada bangsa makan gaji pada bangsa usahawan. Dia bukan mengambil masa yang singkat. Betul tu. Ya. Dia memerlukan Generasi. satu langkah yang panjang. Ya. Ya. Tadi cerita pasal Tibet. Tibet dah. Datuk tak cerita lagi lagi tu. Ya, tadi pasal Tibet. Saya masukkan dasar Tibet negara, saya kata kena letakkan keusahawanan dalam Tibet. Jadi, kalau dia menjadi usahawan, maka Tibet boleh membantu lagi baik kalau dia ada kemahiran dan dia tahu dengan kemahiran tu dia boleh menjadi usahawan. Terlibat pada perniagaan. Jika Melayu jadi bangsa usahawan daripada mikro kepada kecil, berkecil pada sederhana pada besar, pada ketika itulah Melayu boleh menguasai ekonomi. Bukan kita nak mengambil hak sesiapa. Ya. Masyarakat Cina teruskan jadi bilioner. Teruskan. Nanti yang kita nak ialah daripada 50 bilioner itu, kalau boleh, separuh daripadanya adalah Melayu. Yang tersenarai. Yang tersenarai. Tetapi yang Cina lain tu, dia mungkin 51, 52, tapi dia masih bilioner juga. Ya. Dia masih bilioner juga. Kita bukan nak mengambil hak dia bilioner itu, dia terus jadi bilioner. Di mana kek itu kita perolehi. Ya. Kalau tak di Malaysia ini, di luar negara. Ya. Begitu ya. Kalau kita tidak berkembang, sampai bila kita tidak boleh menguasai ekonomi? Tak, Datuk, sebab dasar ekonomi baru yang diwujudkan, yang difikirkan, yang dilontarkan oleh almarhum Tun Razak, matlamatnya adalah untuk kek ekonomi negara ini dikongsi bersama. Dalam banyak masa, dasar ekonomi baru, satu, untuk membahas kemiskinan. Itu sebahagian besar kita perolehi. Yang kedua ialah untuk menyusun masyarakat. Menyusun masyarakat. Kita nak tambahkan profesional. Sebahagiannya kita perolehi. Bukan kita tak mencapai, kita mencapai. Tapi yang pentingnya ialah supaya bangsa kita lebih daripada itulah ya. Supaya bukan hanya mikro. Sekarang ni mikro daripada 1 juta perusahaan PMKS ini, yang mikro tu majoriti kita lah. Jadi mikro ni sebenarnya peniaga pasar malam, peniaga pasar tani, peniaga kecil-kecilan, ada premis perniagaan kecil-kecil. Itu dulu langsung tak ada pun. Tapi usaha-usaha kita menyebabkan ramai dah
menjadi usahawan mikro. Tapi yang kita nakkan ialah usahawan itu semakin meningkat. Bantuan memang banyak, tetapi yang paling penting ialah ilmu dan semangat dan budaya berubah daripada budaya makan gaji kepada budaya menjadi usahawan. Tapi banyak pihak melontarkan, mengatakan bahawa meletakkan kesalahan ini pada kerajaan kena tidak membantu katanya. 40 bilion kita bantu. Dalam 40 bilion. Tahun 2023, saya tahulah pasal bajet ni 40 bilion. Dan tahun ini 44 bilion, 2024. 44 bilion itu 20 bilion jaminan kerajaan kepada pinjaman. Okey. PMKS, Perusahaan Melayu Kecil dan Sederhana. Dan 20 bilion lagi ialah pinjaman mudah. Ada sedikit grant lah. Grant ini kadang-kadang dia Bukan tak hutang bagus. Dia tak bagus bagi grant ni. Cuma kerajaan baru ni bagi 1 bilion grant kepada usahawan berkumpulan di desa. Ya. Boleh dapat 50,000 ke 100,000 grant. Tetapi dia hendaklah berkumpulan di bawah JKK, di bawah koperasi desa. Mereka ada projek tanam nenas misalnya, ya. Tanaman kontan misalnya, ataupun ada usaha-usaha homestay misalnya. Maka mereka boleh dapatkan grant kerajaan itu. Segera jangan lepaskan peluang ini dalam bajet tahun ini. Secara Wan Bakri, Dato'. 10 minit lagi nampak macam habis. Okey. Nanti dulu, Dato'. Tapi ni TV kita kan? Ya, kita. TV kita sampai ke pagi boleh. Jangan, Dato'. Kita kesal limit, Dato'. Tak, Dato'. Dia kata ni saudara Wan Bakri. Bagi air lagi, Ani. Assalamualaikum, Datuk Seri. Nak tanya Datuk Seri Ahmad Maslat. Ya. Adakah dari dulu lagi kita bangsa Melayu didedahkan pada warga usahawan? Jika ini baru nak dilakukan, itu rasanya memerlukan masa yang panjang. Bukan waktu yang sesingkat begini. Apa pandangan tu? Minum dulu. Minum dulu. Azrul nak tambah apa? So, ini pertanyaan daripada saudara Ahmad Bakri. So, Jack, apa nak tambah, Jack? Setahu saya lah kan, pelbagai usaha yang telah dilakukan daripada kerajaan. Saya ni pun boleh kira produk Barisan Nasional lah, Datuk. Ya. Dia belajar sampai kat Mesir. Bukan, Saudi Arabia. Saudi Arabia. Pelbagai beasiswa lah yang saya dapat ni, Masya Allah, tabarakallah. Saudi di mana? Madinah, Mekah? Mula saya ke Riyadh, lepas tu saya pindah ke Jeddah. Ya. So total lebih kurang 10 tahun lah, hampir 10 tahun lah. Baru ni saya ke Jeddah, Islamic Development Bank meeting. IDB. IDB. Ramai orang kita di sana kerja di situ. Jadi pendedahan tentang usahawan ni saya fikir memang selalu dilakukan oleh kerajaan. Bukan setakat itu, dibantu lagi dengan dananya, dengan grant. Walaupun grant kita nampak orang ni dapat grant sedap. Tapi pinjaman mudah, interest kecil. Betul, interest pun kecil. Ada yang tak ada interest pun. Ada, Tok, ya? Ada. Betul. Tak, itu nak tanya. Pergi tanya BSN, ada hampir 1 bilion pinjaman mudah, ya. Yang dengan kadar faedah yang amat rendah, 4% ke apa. Jadi ginilah, yang penting untuk jadi usahawan ini kena ada ilmu perniagaan. Betul. Kalau kita berniaga tetapi tidak ada ilmu. Ada orang kata, Datuk, macam mana nak berniaga? Saya tak ada modal. Saya beritahu dia, sebab saya pernah jaga kementerian itu, politik, Menteri Pembangunan Usahawan, ketika itu menterinya ialah Tun Musafar Mohamad, timbalan menterinya Idris Yusof, susah politiknya Mak Maslan. Kali pertama kementerian itu diwujudkan tahun 95, saya sudah berada di situ di bangunan MARA dan saya memahami apa yang berlaku sejak daripada itu sehinggalah sekarang ini. Jadi sekarang ni dalam industri pembinaan, usahawan kontraktor, ratusan ribu orang kontraktor ni. Usahawan juga, bawah kita jugalah sekarang ni. Jadi itu topik lain. Jadi yang penting ialah ilmu perniagaan. Jadi kita kena dapatkan latihan dulu. Dapatkan ilmu dulu. Pergi kursus dulu. Ada InScan, Institut Keusahawan Negara, InScan, yang kerjanya mengkursuskan. MARA, kerjanya juga mengkursuskan. Ada, Dok, ya? Ada, macam-macam. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, kerjanya mengkursuskan. Kita cari ilmu dulu. Kalau tak ada ilmu, lepas tu kita redah semacam, kita takkan berjaya. Jadi lebih baik kita makan gaji kalau nak meredah semacam. Kalau kita nak cerita pasal nak menjual barang je, apa produk kita? P yang pertama produk, yang kedua P yang kedua ialah price, apa harga yang kita nak letakkan. P yang ketiga misalnya ialah place, tempatnya, lokasinya itu, tempat yang sesuai atau tidak. P yang keempat ialah promotion, promosi kita macam mana. P yang kelima
P yang kelima apa dia? P yang kelima ialah people. Siapakah orang yang kita Target market dia. market? Katalah restoran. Lepas tu yang menjaga teller machine tu orang tak amanah. Lingkup lah berniaga. Sebab P yang Short kelima tu aja. tak betul. Itu saya bawa satu cerita 5P. Ya. Belum lagi pengurusan, belum lagi perakaunan, belum lagi production, belum lagi human resource sumber manusia, belum lagi marketing pemasaran. Banyak. Saya ambil MBA ni bukunya tebal-tebal, tebal-tebal. Etika perniagaan lain ya. Macam-macam lah. Ya. Jadi Datuk, bila semua itu Datuk, saya nak bertanya kepada Datuk, Ya. apakah ini juga merupakan sumbangan UMNO? Sehingga akhirnya mereka melupakan UMNO. Itu yang saya katakan kadang-kadang tu dah dapat ilmu, mereka balun balik UMNO. Boleh Datuk jelaskan soal ni? UMNO berjasa di negara kita ni sejak sebelum merdeka. Okey. Sejak tahun 1946, Okey. Melayan Union untuk kemerdekaan, mengisi kemerdekaan. 10 Perdana Menteri UMNO, 10 Perdana Menteri Malaysia, semuanya Perdana Menteri UMNO. Ya. Atau yang ada DNA UMNO. Ya, betul. Perdana Menteri sekarang pun. yang pertama Tunku Abdul Rahman, Presiden UMNO. Tun Abdul Razak, Tun Hussein. Yang keempat Tun Mahathir paling lama. Ya. Kemudian yang kelima Pak Lah. Semua Presiden UMNO. Yang keenam Datuk Seri Najib, Presiden UMNO. Yang ketujuh Atuk Kembali, bekas Presiden UMNO. Yang ke-8 Muhyiddin Yassin, bekas Timbalan Presiden UMNO. Yang ke-9 Ismail Sabri, Datuk Seri Ismail Sabri, naik Presiden UMNO. Yang ke-10 PMX, bekas Timbalan Presiden UMNO. Jadi UMNO itu yang orang kata UMNO dulu, kini dan selamanya tu. Jadi kalau nak kata kejayaan, banyak kejayaan. Ya. Seluruh pembangunan yang kita keluar daripada rumah dan melihat pembangunan itu jasa Sentuhan UMNO lah. Perdana Menteri UMNO, Perdana Menteri yang ada di NA UMNO lah. Ya. Seluruhnya itu. Ya. Daripada kita keluar rumah ada jalan betul, kita keluar rumah jalan tak betul, kita keluar rumah jalan baik, kita keluar rumah jalan kampung, kita keluar rumah jalan bandaran, jalan pertanian, jalan persekutuan, jalan negeri. Kita keluar saja rumah, nampak jasa dia merata alam. Sekolah aja ada 10 buah rubu. 10,000 sekolah. Semua pemimpin UMNO. Ya. Bukan begitu ya? Ya. Yang bukan pemimpin UMNO baru Fadlina Siddiq. Dia ada tadi dalam mesyuarat. Tibet tadi ya. Dia pemimpin PKR lah. Ya. Tapi tak ada sebuah sekolah pun lagi yang dibina. Belum lagi. Bukan begitu? Ya, betul lah. Okey. Baru masuk jadi menteri, takkan dah ada bina sekolah? siap, kan? Tak ada. Jadi siapa yang bina sebelum ni? UMNO. Tapi masalahnya sekarang Hospital. Itu sekolah, hospital. Menteri Kesihatan selama-lamanya UMNO. Ya. Datuk Dr. Zul masa PH 1.0 tu dia tak sempat bina hospital 22 bulan. 22 bulan. Lepas tu Adham Baba tak ada hospital dia bina. Tak ada ya. Lepas tu Khairi. siapa yang kita punya menteri setahun Menteri Kesihatan, sekarang Menteri Wilayah, Zaleha. Ya. Tak ada hospital dia bina. Sekarang Dr. Zul kembali. Belum ada sebuah hospital mana-mana. Hospital yang ada depan tu semua pemimpin UMNO, Menteri Kesihatan UMNO, Menteri Kesihatan BN yang bina. Ya. Siapa nak menafikan ni, tolong catat kat situ. Ya. Tetapi masalahnya Datuk, bila Itu baru kita cerita dua. betul. Baru Sekolah cerita dengan sekolah dengan hospital. Ya. Tu. Saya tak dapat nak tekan nampak gayanya mantan Susah Agung, mantan ketua penerangan UMNO ni bila nak cakap. Tapi saya nak tanya Datuk, kenapa UMNO dipersalahkan? Di mana silapnya? Hari tu patut kita pilihan raya. Yalah, timing is very important in politics. Betul. Cukup penting. Ini jadi pengajaran untuk pengajaran PRU 16 lah bila tarikh. Ya. PRU 15 tarikh tu saya secara peribadi dan kawan-kawan saya lah. Kita ni kawan-kawan lah kan. Ya. Beranggapan bahawa tarikh itu kurang sesuai lah. Tarikh yang paling sesuai pada saya ialah lepas pilihan raya Melaka, 21/28 kerusi kita dapat, saya Susah Agung. Ya. Lepas itu ialah GPS menang, pembangkang tinggal berapa kerusi je kat Sarawak, sikit sangat, the best ever. Lepas tu
Johor, saya Susagong, 40/56 kursi. Saya pusing semua sekali 26 parlimen. Melaka 21, 28 DUN tu semua saya pusing 3-4 kali. Pusing tu bukan duduk saja, kempen lah. Di Johor begitu juga. 40/56. 2/3 majoriti. Cantik bukan? Betul. Betul. Melaka 21/28. Sarawak tinggal berapa ketul sahaja pembangkang dapat. Johor 40/56. Patutnya habis Johor tu pilihan raya lah. Sepatutnya. Ini apabila Datuk Najib dengan kaedah yang diragui, dipersalahkan masuk penjara. Lepas tu meletup pula LCS. Lepas tu pula kita buat pilihan raya. Wrong timing. Sepatutnya sebelum Datuk Najib dijatuhkan hukuman kan. Ya, betul. Setuju? Bukan begitu? Saya setuju lah. Patutnya bulan 3, bukan bulan 11. Tapi akhirnya begitulah keadaan. Tok, kita kena jumpa lagi tu. Timing is very important in politics. Betul. Jack, nampak ke Jack? Sembang ada tak selesai lagi. Dah sampai 30, dah habis dah. Habis. Apa potensi UMNO untuk PRU 16? Last question. Okay. Sekali lagi, apabila rakyat menyedari 4 tahun daripada sekarang, ya lebih kurang 4 tahun atau 3 tahun setengah daripada sekarang, ahli parlimennya pembangkang, tak boleh deliver apa-apa. Boleh berhimpun lah macam bagi tadi. Boleh berhimpun je lah. Jadi dalam masa 3 tahun setengah tu mereka akan menyesal. Ya. Rakyat akan menyesal. Pengundi akan mengesal. Pengundi akan menyesal. Apalah aku ni memilih orang itu kat Muar. Apalah aku ni memilih orang tu kat Paguh. Apalah aku ni memilih orang tu kat Mersing. Apalah. Saya bagi contoh. 3 di Johor lah. Saya bagi contoh. Perak pun larut lah. 3 di Johor. Apalah aku memilih orang itu dekat Kepala Batas. Sedangkan Rizal Marikan, kenapa lah aku tak pilih dia? Mista je. Saya boleh bagi contoh banyak lagi. Banyak lagi saya boleh bagi contoh ni. Maka mereka menyesal. Mereka menyesal. Oleh kerana itu, apabila timbul sesalan, kembalilah mereka memilih pimpinan UMNO, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih. Amin. Saya mengucapkan terima kasih Datuk. Datuk ada pantun lagi Datuk nak menutup ni Datuk? Pantun lagi. Lah kali Datuk. Daun selasih, Daun selasih. daun kayu. Daun kayu. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Thank you. Saya itu penutup pada malam ini bicara kita. Saya masa terhad sangat. Dan saya berjanjilah. Datuk kena berjanji tu Datuk dengan pelai-pelai saya ni Datuk. Ya. Kita akan adakan satu bedah postmortem tentang politik sebetul-betulnya dan juga tentang Kongres Ekonomi. Sebab Datuk menyentuh tadi tentang bagaimana kita mewujudkan. Kalau kita nak merumus hari ini, yang pertama, saya amat yakin kerajaan ini akan berakhir sampai ke penggal. Dan selepas itu, kerajaan Sumpami ini insya-Allah dengan UMNO bertambah kursi insya-Allah. Okey, itu keyakinan saya ni, keyakinan. Yang kedua ialah tak ada faedah tebuk atap ke apa semua ni, tak ada. 1000 langkah pun tak ada. Tak ada, entah Memenangkan langkah badan apa, tak payah. Cukuplah berpolitik dan politicking. Marilah kita berekonomi. Dan cadangan Tun Mahathir, saya menghormati beliau dari satu sudut, tapi banyak sudut hujung-hujung ni saya tidak bersetuju dengan beliau. Minta untuk adakan pilihan raya itu tak ada faedah. Kenapa tak ada faedah? 152/222, apa punya faedah nak ada pilihan raya? Menghabiskan duit. Dan satu lagi ialah apabila UMNO kekal utuh 30 campur BN ini dan 23 GPS, kalau dua ini tidak pergi ke mana, kerajaan ini akan sampai ke hujung insya-Allah. 20-27. Dan pada ketika yang sama, kita terus berekonomi dan tarikh yang terdekat, perbincangan yang terdekat ialah Kongres Ekonomi Bumiputera 2024. Saudara, itu penutup pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Ahmad Maslan yang sudi menerima saya sebagai tamu di rumah beliau ni sebenarnya. Kita bersiaran di rumah beliau, bukan di studio AHF. Tapi Datuk kena datang ke studio AHF, Datuk. Kena datang juga. InsyaAllah. Sebab saya tahu Datuk sibuk sana ke sini dan sebagainya. Itu tadi sebab 4 hari in a row. 2 hari di Johor, termasuk Pontian, dan 2 hari di Labuan. Maka tak maaf lah. Tak apa. Paling tidak dapat makan nasi Arab tadi. Dan saya faham sebab Datuk juga kawasan jauh di Pontian. Di hujung sana tu. Kan? Jadi
Teman-teman, jangan lupa sentiasa bersama dengan AHF, sentiasa membawa sesuatu yang agak menarik, yang ada ilmu dan agak, bagi saya lah, kadang-kadang ada menggemparkan. Jangan lupa saudara, hari Khamis malam Jumaat, kita bersama semula dengan Dato' Abras Sani. Oh, lagi hebat dah tu. Ya, itu lain perang aja tu. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.